Saya pertama sekali mahu bahas berkenaan dengan uh, keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Tinggi berkenaan dengan pemberian hak kerakyatan kepada seorang anak yang dilahir di luar negara dan hanya ibunya sahaja merupakan rakyat Malaysia. Kerana berdasar kepada itu sahaja, maka dia tidak dapat menjadi rakyat Malaysia. Pertama sekali saya nak sebut, ini merupakan satu diskriminasi di mana disebut oleh rakan saya sebelah saya ini, diskriminasi terhadap wanita. Jadi kepada saya, untuk menghukum kaum wanita, anak mereka tidak akan menjadi warga negara semata-mata kerana mereka bernikah dengan orang luar dan anak dilahir di luar negara. Ini satu bentuk diskriminasi yang tidak sepatutnya wujud dalam masa kita berada dalam tahun 2021. Pada saya ini satu medieval thinking, ya, medieval thinking, dan dia memang begitu jelas sekali merupakan diskriminasi terhadap kaum wanita. Saya terbaca dalam satu laporan dalam internet berkenaan dengan jin ataupun DNA seorang anak yang dilahir kepada ibu bapa. Sebenarnya daripada segi darah dia 50-50. Tak ada pula kalau ada keluar anak, maka bapa tu mungkin mempunyai 70% ke daripada darah dia dan wanita 30%. Tak betul tu. Dia 50-50. Kalau ini merupakan satu perkara yang telah pun dikaji dan didapati betul, maka tidak bangkitlah soal seseorang itu dia tidak merupakan pure kepada negara itu kerana ibunya melahirkan dia di luar negara dan dianggap sebagai bapaknya itu orang luar negara, makanya dia berhak untuk menjadi orang kata apa, warga negara bapaknya. This is medieval thinking, ya, dan tidak sepatutnya pun dilayani pada tahun 2021. Sebab itulah saya tidak bersetuju kalau sekiranya kerajaan membuat rayuan di atas keputusan yang telah dibuat oleh hakim di Mahkamah Tinggi. Ya, dan langsung tidak bersetuju. Kenapa? Kebiasaannya lah, ya. Kebiasaannya iaitu rayuan ini selalunya diberikan kepada pihak defendant. Ya. Kalau di peringkat Mahkamah Tinggi, ya, hakim telah mendapati bahawa seseorang itu berjaya dalam dia membawa satu kes terhadap kerajaan ataupun dia minta kepada hakim untuk membuat satu keputusan, kalau dianya tidak memihak kepada orang yang merayu, maka saya kira hak untuk merayu itu diberikan kepada orang yang membawa kes terhadap kerajaan. Tapi apabila Mahkamah Tinggi telah membuat keputusan, maka kepada saya kerajaan tidak perlu merayu, ya, tidak perlu merayu kerana seperti saya sebutlah, rayuan itu selalunya diberikan kepada orang yang kalah dalam kes dia membawa terhadap kerajaan ataupun kerajaan mendakwa dia di bawah akta kanun kesesaan. Jadi saya mintalah kerajaan adalah ihsan, ya, terhadap kaum wanita kita dan juga kepada anak yang tidak berdosa. Anak ni bukan dia boleh minta dalam perut mak dia memohon supaya dilahir di Malaysia. Ya, dia tidak ada keupayaan. Dan bukan sahaja kita melakukan diskriminasi terhadap kaum wanita, tetapi juga kita melakukan satu kesalahan kepada
bayi yang dilahir yang tidak berdosa dan tidak tahu menahu langsung bahawa kalau dianya dilahir di luar negara, maka dia tidak boleh menjadi warga negara Malaysia. Saya terbaca jawapan yang telah diberi iaitu oleh pihak kerajaan mengatakan iaitu bahawa tidak boleh ada dua dui warga negara. Setahu kita, seorang bayi itu apabila dia membesar, umur dia 18 tahun, dia boleh buat keputusan sama ada mahu menjadi warga negara di negara yang dia dilahir ataupun mahu menjadi warga negara mengikut ibu dan bapa dia. There is a choice given kepada mereka yang sudah sampai kepada umur 18 tahun. Kalau itulah jawapan kementerian kepada pihak yang memohon untuk menjadikan anak dia warga negara Malaysia, iaitu kerana awak dilahir di luar negara, maka you are the citizen of the country where you were born, I think that's not right. Ya, kerana hak memilih untuk menjadi warga negara akan terdapat kepada seorang individu apabila dia berumur 18 tahun. Ya, apabila dia 18 tahun dia ada pilihan. Jadi saya rasa sebenarnya pihak kerajaan tidak ada apa-apa alasan, ya. Melainkan apa yang dilakukan ini merupakan satu pemikiran medieval thinking. Jadi saya seperti juga Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bersetuju supaya kalau boleh kerajaan ini dia mesti bersikap sayang keluarga Malaysia seperti yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri yang baru, iaitu we are one family. Tapi from the very beginning, dengan izin you have rejected a genuine person who wants to be Malaysian tanpa memberi orang kata apa hak kepada dia untuk memutus. I think that is not fair, and I think saya fikir kerajaan tidak bersikap seperti mana yang dimahukan oleh Perdana Menteri, iaitu kita adalah keluarga besar dan sepatutnya bukan kita mengurang keluarga kita, tapi kita menambah, apatah lagi kepada seorang yang tidak bersalah dalam soal dia nak menjadi warga negara Malaysia. Jadi saya minta kepada kerajaan tariklah balik, ya, no point. Kalau kita teruskan dengan ni seolah kita needless. Perkataan bahasa Inggeris, needless, tak perlu. Saya tengok di kerajaan negara lain, kalau rakyat Malaysia, rakyat dia ataupun rakyat Malaysia dia dilahirkan di Amerika, mereka akan cari. Ya, mereka akan cari walaupun genap 18 tahun ikut rekod, kalau dia lahir di katalah di Amerika, mereka akan cari budak itu. Kenapa? Kerana mereka nak tuntut income tax dia. Macam itulah patut kita fikir kan. Ya, we need more, bukan kita nak mengurang. Langkawi pun kata kita nak 70 juta waktu dia menjadi Perdana Menteri 1.0 dulu. Jadi itulah rayuan saya kepada kerajaan. Tak payahlah melanjutkan lagi perkara ini dan tariklah serta-merta supaya dapat mendatang keadaan. Minta izin. More. Ya, more. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Rengas. Saya rasa apa yang dimaklumkan oleh Perdana Rengas tepat, benar dan wajar ditimbangkan oleh kerajaan. Saya tahu Yang Berhormat Perdana Rengas banyak menyokong usaha dua partisan sebelum ini, termasuk pindahan Perlembagaan Undi 18 apabila bekas Menteri Undang-Undang telah pun bersuara berkenaan isu ini. Menteri Undang-Undang pada hari ini pun berpendirian yang sama. Saya berharap bahawa kita boleh cari titik tengah untuk persefahaman di antara kerajaan dan pembangkang untuk memastikan bahawa apa yang diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Rengas diambil secara serius dan tarik semula sebelum terlambat. Terima kasih. Kerana muak-muak ni sokong apa yang saya sebut, saya juga nak ucapkan tahniahlah kepada pihak pembangkang kerana di atas kesudian untuk membantu kerajaan pada hari ini dengan mengadakan perjanjian MOU CSA, ya, di antara pembangkang dengan kerajaan. Walaupun kita tahu iaitu bahawa
ini tidak terhad mereka daripada mengkritik kerajaan dalam isu-isu tertentu yang ada perbezaan pendapat di antara kerajaan dengan pembangkang. Saya ucapkan tahniah kepada pembangkang. Dalam CSA itu juga menekankan tentang apa yang dikatakan reformasi parlimen. Bagi Ketua Pembangkang tak ada, saya tak takut nak sebut reformasi kerana walaupun dia banyak terkait dengan Ketua Pembangkang tentang reformasi ini, kalau benda tu bagus kita buatlah, ya. Saya lihat perlu kepada reformasi di parlimen ini. Dan saya nak menekankan tentang apa yang disebut oleh Sepanggar tadi, iaitu peruntukan yang diberikan kepada rakyat ni tak usah kira lah sama ada pembangkang ataupun kerajaan, mesti sama. Kerana saya percaya kedua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan kita peruntukan ini merupakan satu tindakan yang pro rakyat, ya. Dan memang betul iaitu bahawa tidak perlu kita mendiskriminasikan di antara ahli parlimen kerajaan ataupun ahli parlimen pembangkang, sebab semuanya itu akan pergi kepada rakyat. Dan bantuan ini mesti diberi, ya, kerana rakyat tidak bersalah dalam dia memilih, kerana kita mengamalkan demokrasi. Itu pertama. Keduanya, dalam reformasi parlimen ni, saya harap penggal yang kita tentukan iaitu setiap 5 tahun, saya minta kalau boleh kita bersetuju 5 tahun maksudnya 5 tahun. 5 years means 5 years, ya. Ini kenapa? Ini kerana dia membolehkan kita pertama sekali merancang. Dalam 5 tahun ini kita nak bantu rakyat apakah kita boleh merancang. Tetapi kalau kita kata 5 tahun selepas 3 tahun kita buat pilihan raya umum, ini seolah-olah memberikan kelebihan kepada sebuah parti yang bentuk kerajaan untuk menggunakan peruntukan dalam election commission untuk kepentingan mereka. Dan juga lebih daripada itu, sebenarnya kita menipu rakyat. Kerana kita bagi tahu kepada rakyat kita ada PRU ini dan wakil yang kita pilih itu akan mewakili kita 5 tahun. Tak semena-mena lepas 2 tahun kita ada pilihan raya. Secara tidak langsung kita sebenarnya menipu rakyat. Sebab itu kepada saya harap dalam kita yang telah diperjanjikan di antara kerajaan dengan pembangkang, iaitu bahawa kita akan cuba reformkan parlimen ini, satu perkara yang saya rasa perlu dibincang dan diputus bersama untuk menerima ialah 5 years mean 5 years. Ya. Jadi ini akan membantu kita untuk membuat perancangan selama 5 tahun. Dan keduanya kita juga boleh pada tiap-tiap tahun memberikan allocation kepada election commission untuk perbelanjaan PRU yang sudah tahu memang akan berlaku pada akhir tiap-tiap 5 tahun. Kalau tidak, kalau dia mengejut, mana nak cari duit lagi? Sekarang ni nak belanja election PRU 1 bilion. Tapi kalau kita boleh rancang 5 tahun, tak berubah, maka tiap-tiap tahun kita boleh allocate 200 juta, sampai 5 tahun dah 1 bilion, duit dah ada. Ya. Keduanya, saya juga nak minta supaya dalam reformasi parlimen ni, Perdana Menteri ni biar 2 penggal lah. Ya. Seperti mana yang dilakukan di Amerika Syarikat, Presiden Amerika 4 tahun. Ya, 4 tahun. Kenapa? Kerana untuk nak mengelak daripada dikumpulkan kuasa kepada satu orang kalau sekiranya dia boleh menjadi Perdana Menteri lebih daripada 2 penggal. Macam mana? Penggal pertama dia jadi Perdana Menteri. Apa kerja dia? Kerja dia akan cultivate, iaitu civil servant semua akan rasa takut kepada dia, ya, dan dengar cakap dia dengan apa? Dengan memanggil KSN, ya, cultivate KSN itu dan suruh dia pula menyediakan orang pengganti dia. Jadi maknanya satu kuasa itu boleh dikumpul kepada satu individu kalau dia dibenarkan boleh menjadi Perdana Menteri tak kira 2 penggal pun.
Dia akan kumpul, dia boleh guna wang, ya, untuk apa ni, nak bantu apa ahli-ahli parti dia. Banyaklah kita tengok apa yang boleh berlaku kalau sekiranya Perdana Menteri itu duduk lama di dalam jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Dia boleh kumpul kuasa dan akhirnya dia akan jadi diktator secara tidak langsung. Kita tengok di banyak negara Afrika, walaupun dalam perlembagaan mengatakan dia cuma boleh bertanding 2 kali saja. Tapi sebaik saja dia pegang jawatan itu, masuk penggal kedua, dia dah mula cari jalan. Macam mana untuk nak pindah perlembagaan untuk membolehkan dia lagi bertanding sebagai presiden. Kerana jelas 2 penggal tidak cukup untuk dia nak mengumpul kuasa dia. Jadi inilah di antara perkara yang saya nak sebut supaya kita nanti bawa, kita boleh bahas dan kita terima. Untuk apa? Untuk kebaikan negara kita, kita reformlah parlimen kita ini. Jadi Tuan Ibu Ketua, saya tidak berhajat untuk cakap panjang lagi. Terima kasih pada Rengas menyokong usul titah ucapan yang di-Pertuan Agong.